Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kita muka surat 8. Bawah sekali. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Benar. Tidak memudaratkan bagi orang yang berhadas air yang berpindah daripada tangan ke hasta, dan tidak memudaratkan orang berjunub airnya dari kepala kepada anggota seperti dada, daripada apa yang ghalib di dalamnya taqazuh. Kita masih lagi dalam perbincangan tentang syarat sah solat. Tuan Syekh datangkan, Tuan Syekh pengarang kitab, Syekh Jalaluddin bin Abdul Aziz Al-Maribari, dia datangkan ada 5 syarat. Syarat wuduk. Ada 5 syarat wuduk. Yang pertama yang kita duk bincang sekarang ni, syarat wuduk yang pertama, mestilah air yang kita gunakan untuk berwuduk tu adalah air yang mutlak. Air yang sifat dia mutlaqan. Apa dia mutlak tu? Banyak kali tanya lah. Tak usah tanya aku. Kan, kalau tanya pun lupa. Kan? Simple aja. Mutlaqan makna semata-mata air. Dia tidak ada qaid dengan sesuatu. Dia tidak ada kait dengan sesuatu. Dia tidak sebati dengan sesuatu. Sesuatu apa? Benda yang suci umpamanya. Seperti ayat mutlak, ayat putih kita ni, campur dengan, disebatikan, dikaitkan dengan melo. Maka hilang kemutlakan dia. Orang tak panggil bagi ayat mutlak melo satu. Orang tak kata begitu. Orang kata ayat melo satu. Mana mutlak tu? Hilang. Air mutlak tu hilang. Dengan kerana campuran. Apa lagi? Air yang mutlak bercampur dengan najis. Umpamanya, dipanggil ayat najis. Yang kita hendak di sini ialah bila nak ambil wuduk, ayat tu mestilah semata-mata ayat. Tak campur dengan apa. Faham tak tu? Kemudian, ayat mutlak ni pula, dia boleh jadi mustakmal. Ayat mutlak ni hukum dia apa? Dia punya definasi. Air yang suci pada zat dia dan dia boleh menyucikan yang lain. Zat dia tu suci. Kita boleh minum dia. Kita boleh angkat hadas dengan dia. Umpamanya angkat hadas kecil dengan ambil ayat sembahyang. Apa lagi? Angkat hadas besar dengan mandi junub umpamanya. Baik. Adapun apabila ayat mutlak yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas kali pertama. Bila kita contohnya kita ambil ayat, kau pandailah, kalau ambil dalam kolah, kalau mandi dalam kolah, kalau ambil wuduk dalam kolah, kita akan ambil ayat dengan tangan lah. Kalau dengan paip, ambil ayat. Ada orang buka dadah tu ada ke? Ada yang paip tu pasang apa? Pasang wire, pasang apa? Wire ke? Pasang getah, pegang getah tu buah muka. Ada yang kadang-kadang buka shower tu, air terjun daripada atas kena muka, gabuh. Okey, macam-macam caralah tu. Baik, bila air yang kita gunakan untuk mengangkat hadas kali pertama, contohnya muka kita berhadas ataupun badan kita seluruhannya junub, hadas besar,
Maka kita basuh dengan basuhan pertama tu, air yang kena muka kalau wuduk, air tu mestilah ada mengalir. Lepas kita basuh yang pertama tu, air tu lekat di muka. Dok. Pasal apa air tu dia tak lekat di muka? Pasal air meluat muka kita. Air tak melekat muka kita. Pasal dia meluat muka kita. Dosa banyak. Apa yang ada di muka yang duk cetak dosa ni? Mata. Kan? Dosa. Lagi? Mulut lagi banyak. Mengata ke orang. Kan berdetiak jam-jam. Lagi? Telinga. Dengar benda tak baik. Jadi hadas banyak di muka ni. Bila kita ambil air tu, tempuh di muka, kita datangkan niat dan siap aku ambil wuduk, maka air tu dia membawa hadas. Hadas yang bentuk maknawi, tak nampak. Kalau muka kita ni ada tai ayam, ada tai apa ke, kita basuh dulu. Air tu dia akan jadi warna air tai ayam lah. Kan? Air tu dia akan bawa kotoran tu. Sekarang ni kotoran yang ada dekat muka kita dia jenis maknawi. Dia tak nampak. Hadas ni tak nampak. Seolah-olah kalau kita basuh muka tu seolah-olah air tu jadi warna merah, warna hitam. Pasal bawa hadas. Tapi tak lah kan. Dia turun warna apa? Dia turun warna putih juga. Tapi air tu dia membawa apa? Bukan ti ayam. Air tu membawa hadas. Hadas ni satu benda yang dia tertangguh dengan dia ni akan syahnya ibadat. Itu makna hadas. Okay. Bila ada hadas, mana kita tak syah sembahyang. Maka kita kena angkatlah hadas tu. Bila kita angkat dengan wuduk, maka air wuduk tu dia bercerai. Basuhan yang pertama bercerai daripada muka kita tu. Kalaulah kita pergi ambil cawat ke mangkuk ke pergi dadah, air tu dia warna apa? Warna macam ni juga. Tetapi hukumnya sudah berubah. Kalau tadi dia mutlak, sekarang dia jadi mustakmal. Apa definisi mustakmal? Hah? Suci lah. Suci. Boleh minum tak? Pasal apa tak boleh pula dah suci? Boleh minum. Tetapi air yang membawa hadas, makruh minum. Boleh nak minum boleh, tapi makruh. Sama juga dengan mandi. Badan kita berjunuk. Kita berjunuk. Okey, apa sebab junuk? Banyaklah, banyak pasal lah junuk kan. Dengan keluar mani, dengan jima, dengan haid, dengan nifas. Apa lagi kan? 5-6 perkara tentang penyebab kepada junub kan. Jadi keseluruhan tubuh kita daripada atas rambut, ujung rambut, selai sampai beribu-ribu lai, juta-juta lai, seluruh bulu-bulu yang kecil-kecil yang ada di badan sampai kaki, semuanya berjunub. Maka junub hadas besar nak angkat dia dengan mandi. Dia tak boleh main basuh muka, basuh tangan, tak boleh tak, sebab hadas tu besar. Macam pasal apa hadas tu besar? Pasal nak mari pun susah. Hadas besar ni dia nak mari pun payah. Orang perempuan bercerai nyawa nak jadi hadas besar tu. Pasal melahirkan anak umpamanya. Setelah melahirkan anak, maka hadas besarlah perempuan tu. Cukup hari esok ni, kan? Berapa hari ibu? Nifas. Berapa hari nifas? Ya, sebanyak-banyak 60 hari dan malamnya. Kena jawab malam tu. Kalau malam tak jawab, kalau periksa ambil toliah gagal. 60 hari termasuk malamnya. Tapi tak ada orang perempuan yang nifas 60 hari. Itu tak anggaran Imam Syafi'i. Orang perempuan ni lazimnya 40 hari je. Lepas tu pula, tiap-tiap kali beranak, dia akan menyusut. Dia tak kata anak pertama 40 hari, anak kedua pun 40 hari, anak ketiga pun 40 hari, anak keempat 50 hari pula. Tak ada. Dia kuih duk merosot.
Anak satu 40. Anak nombor 2 tinggal 35 saja. Anak yang ketiga tinggal 30. Tanya suami tengok. Bisa kira tak nipah isteri? Bisa kira? Tak bisa. Yang duk perhati telekung ada lagi tempat sembahyang. Aku duk perhati. No, ibu no? Biasanya kalau kering saja nipah ataupun haid tak boleh ditentukan dengan pandangan mata kasat. Tak boleh. Agak gambar ke? Tak boleh. Ataupun tengok dengan pandangan mata, tak boleh. Sebab takut dia tak semacam mana yang kita jangka. Kita jangka sudah kering. Tapi pandangan kita di luar. Sebab nak menentukan nipah ataupun haid ni kering, wajib ditentukan dengan memasukkan sesuatu yang berwarna putih. Aisyah masukkan wacah kain. Zaman tu, pada dengan zaman tu lah. Zaman kita ni, takkan nak bubuh wacah kain kot. Bubuh putih kapas. Lebih kurang satu ruas jari lagu tu masuk. Wajib lakukan macam tu. Kalau tidak, dalam keadaan kita tengok saja sudah kering di luar, kita pergi mandi, kita pergi semayang 2 kali haram. Sebab apa? Dikuatiri yang kita tengok tu di luar saja kering, tetapi di dalamnya masih lagi bernajis, masih lagi tak kering. Dia panggil fatrah. Tu kaedah naqa' dan fatrah. Bisa dengar tak ibu? Tak bisa dengar. Malam ni dengar. Kaedah naqa' dan fatrah untuk menentukan haid ataupun nipah kering wajib menggunakan kaedah tu. Tak boleh tengok dengan pandangan mata. Bila kita kata haid kita kering, ambil putih kapas, masuk lebih kurang satu ruas jari tu. Tarik tengok. Ada macam titik-titik hitam, ada macam apa nama ni kuning-kuning, ada lagi merah sikit-sikit, ada lagi hitam-hitam, maka yang tu fatrah, haram mandi dan haram sembahyang. Sebab dia kering di luar tetapi bernajis di dalam. Jaga. Begitu juga dengan nipah. Kaedah yang sama. Tapi kalau nak guna putih kapas ni beli hak mahal sikit lah. Jangan beli hak yang secekok tu RM1. Takut sekali bawa masuk, tarik keluar, tengok-tengok tak ada. Tinggal tunggu je. Wah, saya pula dah. Kan? Beli hak mahal sikit. Nampak macam lawak benda ni kan? Tapi dia benda ni benda yang wajib suami tu belajar untuk mengajak isteri dia. Orang perempuan tak tahu benda-benda tu. Tapi wajib suami pergi mengaji untuk belajar ilmu tu untuk ajak mereka. Isteri boleh lepas esok. Saya nak buat macam mana? Suami saya tak ajak. Punggah kita. Mereka lepas. Mereka tak ada masalah apa. Kan? Pasal apa pula benda tu ada kat awak. Awak lah kena belajar. Iyalah orang perempuan kena belajar. Kan? Tapi orang perempuan nak kena belajar. Wajib belajar tu di atas suami dia. Kalau suami dia alim, maka perempuan tak boleh keluar mengaji. Orang perempuan kalau ibu-ibu yang ada ni, suami dia rumah alim. Alim di mana dia reti hukum-hukum fiqh, hukum-hukum asas, tauhid, tasawuf dan sebagainya. Ibu tak boleh keluar main mengaji. Sebab suami mampu untuk ajar. Tu. Jadi, kok mana pun esok dia nak soal kita juga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu pemimpin dan kamu pasti akan ditanya atas apa dasar kepimpinan kamu. Islamik ke apakah? Kalau lain daripada Islamik, jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala besok. Baik. Jadi apabila kita berhadas kecil ataupun berhadas besar, wajiblah diangkat hadas tu dengan air mutlak. Maka bila kita gunakan air mutlak tu, air yang basuhan pertama sama ada wuduk ataupun mandi junub, basuhan yang pertama bercerai daripada badan, air tu nama mustakmal. Maka air tu suci tetapi tidak menyucikan. Baik. Apa sangkut dengan hak kita baca tadi? Dia kata benar. Tidak memudaratkan bagi orang yang berhadas air yang berpindah daripada tangan ke hasta. Baik. Bila kita ambil air basuh muka. Ambil air basuh muka. Giliran seterusnya adalah tangan. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fa'silu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu nak melakukan solat, kata Allah, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq. Marafiq 2 siku. Mirfaq 1 siku.
Marafiq, 2 siku. Mana? 2 tangan lah, kaki kanan. Baik, bila kita ambil air, nak basuh tangan ni, bila air kena saja di tangan kita, maka dia mengangkat hadas. Ada tak daripada situ, contohnya kita ambil air daripada situ, kita buh dalam tangan ni, dia mengangkat hadas. Ada tak air tu terpercik main di hasta kita? Mestilah ada kan. Air benda yang ringan, benda yang seni, benda yang halus. Jadi air yang bercerai daripada tempat tapak tangan kita ni, dia bercerai main ke hasta tu, air tu hukum dia mustakmal. Baik, bila dia kena di tangan ni, adakah memudaratkan? Itu soalan dia. Maka bagi air yang melompat daripada tangan ataupun daripada tapak tangan ke hasta, yang tu tak memudaratkan. Tak memudaratkan. Tak jadi apa hak tu. Ha. Dan tidak memudaratkan orang yang berjunub, airnya berpindah, airnya dari kepala kepada anggota seperti dada. Begitu juga kalau kita mandi junub. Mandi junub kita di rumah tak boleh nak tasawur lah. Tak boleh nak bagi gambaran hukum ni. Sebab kita mandi junub di rumah, ayah, ya Allah. Buka paip bomba, mandi junub. Kan? Kepung. Allah, mandi junub 3 jam. Pukul 4 pagi dia masuk dah, pengantin baru menikah. Pukul 4 dia masuk dah. Pukul 7 tak keluar lagi. Duduk mandi junub pengantin baru. Yang ayah mentua duduk di luar pintu. La ilaha illallah, mandi apa? Budak ni lama sangat ni. Oi, cepatlah oi. Aku pun nak mandi junub juga. Ayah mentua pun. Sama naik. Mandi junub. Pasal apa lambat tu? Allahu Akbar. Ayat banyak main. Kan? Kena pula spesies hitik ni dia tak boleh tengok ayat. Ayat banyak. Kena ada kolah rumah ayah mentua besar sikit. Dia pakai kain batik dia masuk ayat tu, dia buah angin. Dia main hitik pula dalam kolah tu kan. Pasal apa mandi junub tentu punya lama kan. Pasal ayat banyak kita. Terjun. Tak boleh nak tasawur lah. Maknanya kalau kita basuh muka, contohnya kita ayat tu dia naik atas kepala kita, kemudian dia meleleh main ke muka, lepas tu dia bercerai daripada muka ni, membawa hadas, dia jatuh atas dada. Adakah ayat hak jatuh atas dada tu dihukumkan mustakmal? Tu soalan tu, ada tulis dalam tu. Jadi nak tasawur dengan ayat kita hak taqazuh dia kata tu, ayat banyak taqazuh tu tulis tu ayat yang mengalir laju. Macam kita mandi paip kan, dia mengalir laju tu, yang tu tak boleh nak tasawur lah tu. Ni maksud dia, orang yang mandi junub ni segantang. Tuan-tuan biasa nak mandi junub segantang? Cuba try tengok. Gantang tu ada gantang. Hukum gantang tu, tak pergi gantang, tak kenal je nak raya. Oi, kami ni orang veteran Ustaz. Oi, kami tahu gantang ni. Tuan-tuan tahu tak gantang? 4 cupak satu, gantang. 4 cupak ni, cupak besar mana? Besar ni lah kot no. Besar ni, lepas tu dia panjang sampai bawah. Besar sikit lah kot no. Cupak. Katalah ni satu cupak. 4 cupak ni, satu gantang. Nabi ambil ayat semayang, satu cupak. Nabi mandi junub, satu gantang. Maksudnya 4 kali. Ayat penuh lah ni. Ayat beratas sampai bawah penuh. Okey. Besok tak kita ambil ayat semayang punya tu? Banyak sikit pada tu lah. Penuh. Besok tak? Tak besok. Bil ayat tu di rumah pasal mandi junub lah. Punya banyak. 100 lebih mandi junub. Selang sehari mandi junub. Selang sehari mandi junub. Ambil ayat semayang pula. Ya Allah. Punya lama. Saya bisa tengok satu tempat. Umur tua dah tuan-tuan. Saya duduk parti hari Jumaat, duduk sajalah pergi duduk tengok daripada ambil semayang kan. Budak-budak ni, hak remaja ni tak kira lah ambil semayang. Kepung. Tempek gitu pun dah. Budak-budak. Tuan-tuan perhati anak-anak tuan-tuan ambil semayang. Duduk depan kolah tu ambil gitu, buah tu. Ambil semayang tu mana lagu tu? Tu pakai bedak sejuk. Tak apalah, tengok pula ada satu. Tadi remaja, ni retua pula. Retua ambil sembahyang.
Dia pergi depan kolah tu, dia buat begitu. Saya duduk kata dia duduk buat apa tu? Duk kuat lentang, kuat dada orang tu. Kan? Saya pun tengok, kalau tengok dalam kolah tu kok ada daun ke apa kan? Tak ada apa. Dia beat gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadasi asghar lillahi ta'ala. Beat. Bum. Tak jadi lagi. Ni saya tengok baju dia daripada ujung rambut dia sampai kaki ni lokuh habis. Tu dia. Basuh tangan ni, basuh kaki ni, silap orang masjid ke? Ustaz, tolong peringat sikit sekali lagi, bil layak bulan ni sampai 1,000 lebih. Orang masjid punya bendahari, mai cerita kata bil layak 1,000 lebih. Saya kata salah hampa ke? Pasal apa salah kami? Hampa tengok gayung apa buah tu kat depa. Gayung besar timba. Sebiji gayung besar timba. Puak ni dia nak basuh kaki, dia ambil gayung tu, boom. Boom. 5 gayung baru sebelah kaki belah kanan. Tu ke mana? Kan? Bagi gayung masjid surau ni beli besar-besar tu ya. Gayung. Ni dia kata gayung apa ni? Jadi kan Nabi ambil ayat semayang satu cupak. Nabi mandi junub satu gantang. Satu gantang tu. Habis. Maksud dia, kita hari ni pun bolehlah kita nak mandi dengan air yang banyak tu silakan. Tapi tak usah mandi junub lagi. Tak usah mandi junub. Jangan niat lagi mandi junub. Mandi biasa. Masuk bawah tu kan, lagi pakai sabun lah, apa pakai shampoo, habis dah bersih dah. Okey, baru ambil air satu gantang, satu timba tu kan. Dan tengah timba kan. Okey, ambil air tu, tuan-tuan mandi junub menggunakan satu gantang tu. Ambil air tu, buh atas kepala kan. Pastikan kepala semua kena. Lepas tu ambil air, bubuh di muka sikit-sikit tu sampai habis satu tu. Air tu lah, air mandi yang tu lah yang kita guna satu gantang tadi yang makruh kalau kita lap. Hukum dia sunat jangan lap air tu. Sebab air tu air bekasan mandi junub, dia panggil air ibadah. Air tu air ibadah. Hak air hak kita mandi hari ni hak yang tu tak tahu berapa kali salin dah. Bila kita terjun air atas kepala, semua kawasan air badan kita tu kena air, mana dia sudah mengangkat hadas. Berhenti lagi. Tak berhenti lagi. Air mandi yang pertama tadi tu yang disunatkan jangan lap. Tapi dah bersih, dah terangkat hadas kita dah. Tapi air tu turun lagi mas. Kan? Air tu terjun main lagi. Maknanya air tu bekasan kali ketiga, kali keempat. Dia bukan mengangkat hadas lah. Nah, air tu yang tak ada masalah pun kalau nak lap. Tapi kalaulah kita ambil contohnya wuduk, kita ambil sekali saja. Okey, tanpa membazir air dengan air yang sikit, air tu janganlah sebab dia air. Contoh panggil apa sini? Air lah, sopa kan. Air tu sunat dia jangan disapu. Kalau kita sapu makruh ataupun lap makruh. Boleh faham nah? Baik. Far'un. Furu' ataupun far'un. Dia panggil cabang ataupun ranting. Bila seseorang yang mengambil air semayang memasukkan tangannya ke dalam bekas air yang ada air sedikit di dalamnya dengan qasad mandi daripada hadas atau tidak dengan maksud atau tidak dengan qasad selepas niat junub atau meninggalkan membasuh muka orang yang berhadas, yakni mengambil wuduk, atau selepas basuhnya yang mula-mula kalau ia berqasad membatasi di atasnya, yakni membasuh satu kali sahaja tanpa menambah mencedok, tanpa meniat mencedok air itu air dan tidak dengan qasad mengambil air bagi tujuan yang lain, jadilah ia mustakmal dengan nisbah bagi yang lain daripada tangannya, maka hendaklah ia
membasuh dengan air yang ada di dalam tangannya itu, yang baki daripada lengan itu, yakni lengan tangan yang terkena itu, yang berkenaan itu. Mesti tu. Apa benda pula dah. Kan? Ambil kitab ni pergi baca seorang-seorang. Kan? Lepas tu ikut aku nak translate ke mana pun kan. Ha. Saya pergi satu-satu tuan-tuan. Ha. Bila seseorang yang mengambil air semayang memasukkan tangannya ke dalam bekas air yang ada air sedikit, di dalamnya dengan qasad mandi daripada hadas. Atau tidak qasad apa-apa. Tidak dengan maksud, tidak qasad apa-apa. Setelah niat junub. Biasanya kita mandi junub ni basuh mana dulu? Mandi junub kita basuh mana dulu? Wajib tak? Mana tuan kata? Pak Syed, angkat tangan. Okey. Basuh tangan dulu. Wajib tak basuh tangan dulu? Sunat. Okey. Lagi tuan-tuan? Ada tak? Tuan-tuan bila mandi wajib ke tuan-tuan basuh mana dulu? Kan tak mandi wajib. Imam basuh mana dulu? Imam? Kepala dulu. Buka paip buh kepala dulu. Okey. Boleh? Boleh? Pasal bagi mandi, dia tidak ada tertib. Tak ada tertib. Yang wajib tertib ni apa dia? Wudu, faqsidu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa aydiyakum ilal ka'bain. Jadi berhenti atas nas Quran, mesti basuh muka dulu. Lepas tu tangan, lepas tu kepala, lepas tu kaki. Itu pendapat mazhab kita. Bila tengok Imam Abu Hanifah basuh kaki dulu, jangan buat terkejut lah. Kan? Kita pergi masjid. Kan? Masjid mana? Masjid dekat Menjawar tu kan? Masjid Hanafi kan? Tengok-tengok tu Imam tu basuh kaki dulu. Lepas tu baru sapu kepala. Dia basuh muka, dia basuh tangan. Sudah kita kata. Kan? Mana boleh sah semayang kita kata. Tak sah bagi mazhab kita. Dan mazhab kita ada tertib. Bagi mazhab dia, kan? Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Hanbal, dia kata apa? Dia kata tak wajib tertib. Sebab wa tu wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu wa tu apa? Maknanya bukan atas berturut-turut. Dia bukan atas berturut-turut. Kalau berturut-turut dia kena menggunakan ayat lain. Jadi dia kata baik panjang saya tak mahu tak tu. Maknanya bagi pendapat Abu Hanifah dia tak wajib tertib. Okey. Dan kalau kita tengok macam tu, kita pergi masjid Abu Hanifah Masjid Hanafi, kita tengok imam dia memang basuh kaki dulu, lepas tu sapu kepala, lepas tu basuh tangan, lepas tu sapu muka. Dia naik terus jadi imam, kita tak boleh jemaah dengan dia. Kita tak boleh jemaah dengan dia. Sebab berlainan ijtihad. Bagi mazhab dia syah. Tapi bagi mazhab kita tak syah. Jadi tak syah Syafi'i mengikut akan Hanafi. Tak syah. Tapi dia tak ambil ayat sembahyang di situ. Dia ambil di rumah dan kita tak nampak. Dia main-main terus turun mutu pergi jadi imam. Maka boleh kita ikut dia. Sebab kita tak tahu. Yang ni nampak depan mata. Contoh satu lagi apa? Dia bawa isteri dia tu imam. Mazhab selain pada Syafi'i. Dia bawa isteri dia. Isteri dia masa nak turun mutu tu, pegang tangan dia ni. Pegang tangan tu imam tadi. Pegang tangan, turun. Isteri pergi masuk tempat perempuan, suami terus pergi jadi imam. Kita yang nampak tu tak syah ikut. Sebab pendapat mazhab kita, sentuh tangan lelaki-lelaki perempuan ataupun yang sah nikah, membatalkan wuduk. Bagi Abu Hanifah, dia kata apa? Tak batal wuduk. Bersentuh tak batal wuduk. Maksud dia apa? Maksud dia bersentuh dengan maksud aula mastumun nisa tu. La masa tu maknanya bukan bersentuh. Maksudnya setubuh. Bila setubuh baru batal wuduk. Imam Abu Hanifah. Imam mazhab kita bukan kata tubuh lagilah telah lah kan. Bersentuh pun batal wuduk. Imam Ahmad Hanbal kata bersentuh tapi tak
Tak syawat, tak batal wuduk. Ha. Jadi apa kelebihan yang kita belajar benda tu? Banyak kelebihan lah. Kan? Kita duduk dalam rumah ambil semayang, elok nak keluar ambil air, perempuan pun masuk belaga dengan perempuan kita. Tangan ke apa ke belaga. Tersentuh. Batal tak wuduk kita? Ikut Syafi'i. Batal. Tapi kita balok nak ambil air semayang lah. Aku malas nak ambil semayang lah. Terus taklid kepada Imam Ahmad Hanbal. Ada syawat dah? Takkan nak syawat pun. Baru menikah syawat lah. Main dengan tua-tua macam kita menikah 40 tahun, 50 tahun. Bersentuh tak dah lah. Ya. Takat kena tangan sikit tu syawat dah? Tak ada dah. Jadi kita terus taklid kepada Imam Ahmad bin Hanbal bahawa tanpa syahwat tak batal wuduk. Yang tu yang kita guna di masa di tawaf di Kaabah. Kalau mengikut pendapat mazhab kita, jenuh keluar kita ambil sembahyang. Pasal nak lari daripada batal tawaf ni, kalau musim haji kemuncak tu 4 juta, 5 juta duk tawaf tu, kan, tak boleh, kemungkinan untuk tak batal tu susah. Jadi kita taklid kepada pendapat Imam Ahmad Hanbal, tak syahwat, tak batal ayat sembahyang. Baik. Jadi kita ni mandi, kalau mandi atas kepala dulu, buka pai ayam masuk kepala, dia kena saja kepala, kita datangkan niat untuk angkat hadas besar. Automatik tak? Bila dia kena kepala, dia kena muka, dia kena tangan sekali. Biasanya macam itulah. Dia kena muka, dia turun ayam semua kena tangan. Okey, mana kepala terangkat hadas, muka terangkat hadas, badan terangkat hadas, tangan terangkat hadas. Okey. Itu kalau mandi ikut kepala dulu. Tapi ada di antara kita yang mandi, macam tuan kata tadi, tangan dulu. Ataupun, ada jenis orang tua kata, mandi ni, sejuk-sejuk pagi pula, jangan buh kepala dulu. Kan? Petua ke apa, saya tak tahulah tu. Kan? Kalau buh kepala dulu, sekejap dia kata apa? Panas tak keluar. Jangankah? Okey, tak apa. Jadi dia mandi kaki dulu. Dia buka puik ayam, kan? Dia masuk, dia suar kaki dia. Sahaja aku mengangkat hadas besar. Okey, yang kena kaki, terangkatlah hadas di kaki dah. Terangkat hadas di kaki. Dia start pada kaki naik ke atas, masih lagi dalam keadaan junub. Okey. Katalah dalamlah bilik air tu, adalah satu timba ayam. Ni buat masalah ni, takkan jadi lagu tu. Nak relate dengan apa kita baca tu. Di kaki dah terangkat hadas besar. Tapi di tangan dan anggota lain masih lagi berhadas. Dalam tu ada air sikit. Lebih kurang satu timba. Tak cukup 2 kolah. Tok lebih ni, dia masuk tangan dia. Masuk tangan dia dalam timba tadi. Dia angkat tangan dia. Timba yang tak cukup 2 kolah tadi. Ayaklah timba tu jadi mustakmal. Pasal apa jadi mustakmal? Pasal apa jadi mustakmal? Walaupun dia kata tadi, atau tidak kasat, atau dengan kasat, selepas niat junub, atau meninggalkan basuh muka orang yang berhadas. Jadi untuk bab lain. Uduk lagi saya tak bab lain. Cerita dia, apabila kita basuh anggota yang kaki tu, giliran seterusnya bagi mandi hadas dia tak kira mana. Sebab dia tidak ada tertib. Makna kalau tangan yang masih berhadas besar ni, celup dalam air yang tak cukup 2 kolah, maka air tu jadi mustakmal. Pasal apa? Pasal dia tak niat apa-apa. Kan? Kita mandi hadas besar. Katalah kita mandi kepala dulu. Sekejap lagi nak basuh tangan, kita niat balik tak? Sahaja aku mandi junub, basuh kepala. Sekejap lagi air basuh, sahaja aku basuh hadas di tangan. Kita tak niat dah. Kita tak niat apa-apa dah. Melainkan, kita pakai niat yang pertama tu untuk basuh kepala, sampailah anggota-anggota lain pun, dia akan terangkat sendiri je. Dengan satu niat tadi. Maknanya, kalau kita basuh kaki dulu, hanya satu niat, mana bahagian lain tak kena lagi, mana bahagian yang tak kena tu, dia kena saja air yang tak cukup 2 kolah, maka bila dia angkat tangan dia, air itu sudah berhadas. Air itu sudah jadi air mustakmal. Contoh. Saya nak beza tuan-tuan. Ni ayat mutlak tadi.
Sekarang ni saya berhadas besar. Saya berhadas besar. Saya celupkan tangan saya masuk dalam ayak ni. Saya berhadas besar ni. Saya celup masuk. Saya niat. Sahaja aku mandi junub. Saya angkat. Apa jadi ayak ni? Jadi mustakmal. Pasal apa jadi mustakmal? Pasal mandi junub dia tidak ada tertib. Mana-mana anggota yang kita basuh dan kita niat, maka dia jadilah ayat. Kalau sikit macam ni jadi mustakmal. Baik, sekarang ni saya nak ambil ayat sembahyang. Saya hadas besar tak ada, tapi saya tak ada hadas kecil. Saya ada hadas kecil. Saya berhadas kecil. Saya masuk jari saya dalam ni. Sahaja aku mengambil wuduk, saya angkat balik. Apa jadi? Ayat ni hukum dia? Mustakmal. Ada siapa nak sokong? Ataupun nak lawan? Lawan. Mustakmal. Saya hadas besar. Saya hadas kecil. Ada besar tak ada? Ada kecil. Masuk jari. Saja aku ambil ayat semayang. Angkat balik. Ayat ni. Mana tadi? Mustakmal. Ada bunyi mutlak tadi. Siapa dia? Angkat tangan. Satu. Mutlak. Tu hak lain. Hak yang tak tu. Mustakmal pun tak. Mutlak pun tak. Kami berkecuali. Ibu. Ibu. Mustakmal. Baik. Ya. Baik. Katalah ayat tu menitik balik. Baik. Okey. Kalau mandi junub, mana-mana anggota kena, datangkan niat. Ayat tak cukup 20, jadi mustakmal. Tapi wuduk ni dia kena basuh mana dulu? Dia kena basuh muka. Saya masuk jari. Bila saya masuk jari, saya nak ambil wuduk, saya angkat balik, walaupun menitik apa, terangkat dah hadas. Terangkat dah? Dah, pasal apa? Ambil wuduk ni wajib muka dulu. Wajib basuh muka dulu. Okey. Katalah saya ambil ayak ni keluar, saya basuh muka. Saja saya ambil ayak ni dan saya bawa keluar. Saja aku ambil wuduk. Baik. Lepas tu baru saya masuk jari. Lepas muka, giliran siapa? Giliran tangan. Bila masuk satu jari, angkat naik, dia mengangkat hadas di situ, jatuh balik dalam tu, ayak tu jadi mustakmal. Tapi tadi saya tak basuh muka, saya masuk tangan. Sahaja aku mengambil wuduk. Dia kekal mutlak. Boleh. Boleh. Kau tak puas hati lagi. Tak lawan lagi. Untuk salah buat lah. Ni kita bincang secara santai-santai kan. Waktu masuk dah habis dah. Baik. Satu lagi dia kata. Atau. Tidak dengan qasad. Selepas niat junub. Atau meninggalkan basuh muka orang yang berhadas. Ini mengambil wuduk. Atau selepas basuhan yang mula-mula. Kalau ia qasad. Membatasi di atasnya, yakni membasuh satu kali saja tanpa meniat mencedok. Itu dia. Okey. Ayat ni tak cukup 2 kolah ni. Okey. Tadi saya mandi hadas basuh kaki dulu. Kemudian ayat sikit saya celup jari. Bagi mandi hadas tak ada tertib. Maknanya mana-mana anggota kena ayat jadi mustakmal lah. Okey, kaki saya dah angkat hadas, kemudian tangan ni belum angkat hadas, saya celup. Maka dia jadi apa? Mustakmal. Sebab tangan masih berhadas. Ni saya ambil wuduk pula. Ambil wuduk berapa kali? 3 kali. 1, 2, 3. Ataupun saya tak mau 3 lah. Saya nak basuh sekali saja. Saya pun ambil air, basuh sekali. Okey. Lepas muka, giliran mana? Giliran tangan. Okey. Bila saya masuk tangan dalam ni, angkat balik, ayat jadi mustakmal.
Sebab giliran apa ni? Muka dah ambil dah tadi. Ni giliran tangan pula. Macam ayat bayang ni tertib. Mana bila kita masuk tangan saya dalam ni, ayat jadi mustakmal. Untuk nak basuh kepala lagi tak boleh dah. Pasal ayat tu jadi mustakmal. Jadi nak elak pada ayat jadi mustakmal tu, kita kena niat apa? Tangan yang kita nak ambil ayat tu sebagai tu cebok. Bukan niat cebok sahaja tangan ni aku niat sebagai cebok kan. Bukan tu. Kalau kita pergi ambil lagi tu saja tanpa niat apa-apa terpakai niat hak mula-mula tadi. Maknanya ayat akan jadi mustakmal. Kita ayat ada hak tu je. Ni tasawur lah. Gambaran kita kata ni kalau kita tak ada ayat, macam kita tu ada ayat banyak ni, apa nak bincang masalah ni kan? Cuma ulama-ulama fiqh ni dia bincang dah. Mana tahu satu hari kita tak ada ayat tu, jatuh tu. Ayat ada sikit saja. Kita nak kena wuduk, nak kena ambil sembahyang. Macam mana takut lagi ayat jadi mustakmal tak boleh pakai dah. Okey, maka kita pun bila kita nak basuh tangan sekali lagi ni, celup tu niat tangan kita ni, niat aku nak jadi ni untuk nak apa? Nak cebok ayat ni, nak cedok ayat ni. Bukan niat nak ambil wuduk. Niat nak cedok ayat ni dan berwuduk. Maka bila masuk jari ni, tangan ni, masuklah ayat tu, kita basuh sampai situ. Maka jadi tak mustakmal. Tak jadilah mustakmal bila kita niat cebok tadi tu. Baik, mana ayat ni, sebagai ulama kata, kalau jadi mustakmal, tangan ni tak boleh dah. Tangan ni tak boleh dah. Sebab apa? Sedar bercerai, dua tangan. Tapi sebagai ulama kata tak. Dua tangan dikira satu. Maknanya kalau hak ni masuk, okey, untuk tangan ni boleh lagi. Tapi untuk kepala tak boleh dah. Sebab ayat sudah jadi mustakmal. Tapi kalau kita niat cebok, niat tangan sebagai pencedok, maknanya ayat ni tetap kekal mutlak. Mana sat lagi kita boleh sapu kepala, boleh basuh kaki. Baik. Tuan terfikir tak tadi saya kata apa? Kan mula-mula basuh muka, kita ambil ayat dengan tangan tu. Ayat sikit. Kita nak basuh muka. Kita masuk tangan kan? Yang tu nak naik cebok tak? Yang tu nak naik cebok tak? Tak perlu naik cebok. Pasal apa? Pusat giliak dia pun. Nak ambil wuduk, giliak muka. Dia masuk tangan dulu. Masuk tangan, ambil ayat, sebuah muka. Tak ada masalah apa. Yang kedua tadi, setelah kita basuh muka, giliran apa? Giliran tangan. Kalau tangan masuk tanpa niat cebok, tu jadi mustakmal. Tapi untuk basuh muka, tak perlu niat cebok. Okey. Susah sikit lah kan. Malam ni nampak macam tuan-tuan pun kan, ibu pun satu macam ya kan. Tak apa, tak ada masalah. Kita akan baca panjang, esok ni lama tu dia faham. Kan? Saya pun mula-mula mengaji dulu, ya Allah, apa benda ni? Rasa macam beban, tak faham. Kan? Tapi lama kita duduk main dia tu tak apa. Nah, insya-Allah. Kan? Wallazi najahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa-siapa yang sungguh-sungguh nak kepada ilmu aku ni, kata Allah Taala, aku tunjuk jalan kat dia. Kan? Tu. Bab ayat je tu. Oh, tu tak pi bab apa lagi dia jauh tu kan. Bab ayat je. Tak? Tu esok ni dia masuk pula kuah kari ni. Bulan depan kita akan sampai bab air mutaqayyirun. Air mutaqayyir ni di antaranya kasiro ataupun ubah dengan ubah banyak ataupun ubah sikit umpamanya. Kan? Kuah kari kita. Apa hukum kuah kari kita? Nak kenuri buat satu kawah. Kuah kari kita tu, ayam kuah tu nama ayam apa? Dia ada ayam mutlak, dia ada mustakmal, dia ada mutanajis. 3 jenis ayam. Jadi kuah kari kita, ayam lah. Takkan batu pun. Kuah kari kita ayam. Ayam tu ayam apa? Mutlak. Kuah kari kita ayam mutlak apa? Tu dengan rempah masuk, dengan daun karapol masuk. Mustakmal.
mustakmal makruh. Tak boleh minum air yang basuh tu makruh. Air mutaghayyirun katsira. Air yang ubah dengan ubah yang banyak. Baik, bila air yang ubah dengan ubah yang banyak, jatuh satu tik cicak dalam dia. Jatuh satu tik cicak dengan dia. Air mutaghayyirun, banyak rumah ni. Kari tu banyak rumah ni. Gulai tu banyak rumah ni. Satu tik cicak jatuh dalam dia, semua najis. Berbanding ayat mutlak. Kalau banyak ayat mutlak, lebih pada 2 kulah jatuh najis, tik cicak tak berubah warna, bau rasa, kekal mutlak. Tapi kalau kuah kari, banyak kuah kari tu, jatuh satu saja najis, dia hukum mutanajis. Macam mana hadut buat penuri tu? Tengok-tengok pagi esok, tengok-tengok, ada tik cicak dalam tu satu. Dia ambil buah, kita pun makan tak lagi tu, dia jilat sikit. Jadi, yalah kita belajar ni bukan untuk nak pilauan dengan orang dah. Kita untuk guna untuk diri kita dan keluarga kita. Susah senang pun pelan-pelan lah. InsyaAllah satu hari Allah Ta'ala akan bagi ilmu kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadilah ia mustakmal dengan nisbah bagi yang lain daripada tangannya. Tadilah maknanya kalau dah jadi mustakmal di tangan tu kita celup tanpa meniatkan akan cebok, maka hak kepala nak pakai lagi tak boleh dah, kaki nak pakai tak boleh sebab dia sudah jadi mustakmal. Maka hendaklah ia membasuh dengan air yang ada di dalam tangannya itu, yang baki daripada lengannya itu, yakni lengan tangan yang berkenaan itu. Mana tangan saja clear, tempat lain kena guna air yang lain pula. Dan bukan air berubah. Wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi